أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi diberi kesempatan untuk kita meneruskan lagi saki-baki kehidupan kita ini dengan amal-amal yang saleh, dengan ketaatan, dengan sama-sama kita meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil sedikit ruang masa di antara maghrib dan isyak ini untuk sama-sama kita membuat persiapan, perbekalan untuk hari akhirat kita. Seterusnya marilah kita mendengar beberapa hadis Nabi SAW. Moga-moga bermanfaat sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma qala syaka ahlul Kufah Sa'adan, yakni Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ila Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fa'azalahu wasta'mala alaihim ammaran. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma berkata bahawa ahli penduduk Kufah telah mengadu kepada Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah min kibaris sahabah, termasuk di kalangan al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara sahabat yang membuka kota Mesir, berjaya membebaskan kota Mesir apabila berjaya menakluk di dalam peperangan melawan tentera Mesir. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara sahabat-sahabat yang mempunyai kelebihan, di antara menjadi panglima perang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik menjadi gubernur di negeri Kufah. Melantik gubernur di negeri Kufah. Dan apabila dilantik menjadi gubernur, kemudian penduduk negeri Kufah datang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengadu berkenaan perihal Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memecatnya daripada jawatan gubernur. Nampak? Mana penduduk Kufah ni mengadu kepada Sayyidina Umar supaya dipecat jawatan. Dipecat jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas daripada gubernur. Dan wasta'mala alaihim ammaran, dan melantik Ammar ibn Yasir. Mana tukarlah, nak tukar, kita kata kalau hari ni enggak nak tukar menteri besar ni. Nampak? Lantik Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pula di antara golongan as-sabiqunal awwalun. Golongan sahabat Nabi yang awal memeluk agama Islam, dan mempunyai di antara sahabat yang berjuang awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk Kufah ni dia mengadu kepada Sayyidina Umar supaya memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dan melantik Ammar ibn Yasir sebagai gubernur
di negeri Kufah. Fashaqaw hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalla. Tujuan penduduk Kufah ni nak memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuan dia sebab dengan alasan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas la yuhsinu yusalla, iaitu semayang dia tak comel. Nampak? Semayang tak comel, jadi nak pecat dia daripada jawatan gubernur. Kemudian fa'arsala ilaihi, dan kemudian apabila Sayyidina Umar mendengar aduan seumpama ini, kemudian Sayyidina Umar pun mengutuskan utusan untuk bertanya tentang masalah ini. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, ya Aba Ishaq. Aba Ishaq gelarang bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalla. Wahai Aba Ishaq, penduduk Kufah ni mendakwa bahawa kamu ni semayang tak comel. Tu kedok. Sebab tu tuan-tuan, bila kita menghadapi suatu tuduhan, orang tuduh pada kita, kita kena tanya. Kena mendapat keterangan. Kena mendapatkan keterangan dan bukti. Betul tak tuduhan yang dilemparkan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, amma ana wallahi. Tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab sikit, di situ ada dua taukid. Maknanya taukid ni untuk memperkuatkan kata-kata. Amma ana wallahi, demi Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, demi Allah, sesungguhnya aku salat sebagaimana salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La akhrimu anha, dan aku tidak mengurangkan sedikit pun daripadanya. Maknanya apa? Kalau Nabi ajar semayang 5 waktu lah, tak ada aku mengurangkan waktu tersebut. Kalau semayang itu semayang 3 rakaat, semayang itu 4 rakaat, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku tidak kurangkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut lagi, usalli salatal isya, cuma dalam solat isya. Dalam solat isya, fa'arqudu fi ulayain wa ukhaffifu fil ukhrayain. Cuma dalam solat isya, aku panjangkan 2 rakaat yang awal. 2 rakaat yang pertama aku baca panjang, dan wa ukhaffifu fi ukhrayain, dan 2 rakaat yang kedua aku baca pendek. Nampak? Jadi tuan-tuan, di sini nak khabar bahawa dalam solat ada solat yang mana boleh kita baca panjang, dan ada solat yang tak boleh kita baca panjang. Ini tertumpu ataupun khusus bagi solat berjemaah lah. Solat berjemaah, mana bila kita solat berjemaah, di sana adanya adab ataupun tata susila kita di dalam berjemaah. Adapun sembahyang seorang, kalau kita sembahyang bersendirian, maka terpulang pada kita nak sembahyang panjang mana pun, tidak menjadi masalah. Cuma bila sembahyang berjemaah, di sana ada sembahyang yang boleh kita baca panjang. Di antaranya mengikut hadis-hadis yang diriwayatkan, bahawa Nabi SAW sembahyang panjang pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh Nabi baca panjang, dan sembahyang isyak Nabi SAW baca panjang. Adapun sembahyang maghrib tak baca panjang. Sembahyang maghrib rekah-rekah saja. Sebab maghrib ni waktu dia waktu sempit, waktu semput. Jadi tak boleh baca panjang untuk meraihkan jemaah. Nampak? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kata, cuma sembahyang isyak je 2 rakaat yang pertama aku baca panjang, dan 2 rakaat yang kedua aku baca pendek. Gitu. Kemudian qala zalika zannu bika ya Aba Ishaq, wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila Kufah yas'alu anhu ahlul Kufah. Apabila
apabila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selesai soal siasat Sa'ad bin Abi Waqqas, maknanya sudah dah soal siasat, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengutuskan utusan, disebut sini rajulan, dua orang ataupun rijalan. Mana rawi hadis ni syok, mungkin dua orang ataupun tiga orang lebih. Mana Sayyidina Umar mengutuskan hatta utusan pergi ke negeri Kufah pula. Tanya kepada penduduk negeri Kufah, betul tak tentang dakwaan yang menyatakan bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas semayang tak comel. Mana nak khabar sini bahawa Sayyidina Umar mengambil keterangan daripada dua-dua pihak. Sebab tu tuan-tuan, kita bila berhadapan dengan suatu isu, suatu tuduhan apa-apa, kita kena tanya dua-dua belah pihak. Jangan ambil sebelah pihak je. Nah, orang yang dituduh, orang yang menuduh kena mendatangkan bukti dan keterangan. Orang yang dituduh pula, kalau dia tidak melakukan perkara tersebut, hendaklah dia sumpah ingkar. Ini yang disebut dalam kaedah al-bayyinatu man idda'a wal yamin ala man ankara. Orang yang menuduh kena bawa bayyinah, kena bawa bukti dan keterangan. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh mudah-mudah nak tuduh orang. Kita nak tuduh orang curi. Kita kata si A ni mencuri. Sebelum kita nak tuduh si A ni mencuri, kita kena bawa bukti dulu. Apa bukti yang menyatakan si A ni mencuri? Nampak? Ini kaedah yang diatur oleh Islam. Kerana apa? Kerana Islam sangat menjaga soal maruah. Bila orang tuduh kita sebarangan, tuan-tuan, dia membabitkan soal maruah. Sebab tu Islam jaga. Islam tak beri, tak benar kita buat tuduhan sembarangan, melainkan adanya bukti dan keterangan. Itu orang yang nak menuduh. Dan orang yang dituduh pula, sekiranya dia tak buat benda tu, hendaklah dia sumpah ingkar. Al-bayyinatu man idda'a wal yamin ala man ankara. Hendaklah dia sumpah ingkar bahawa dia tak buat benda tu. Menunjukkan di sini bahawa sumpah adalah satu senjata kuat bagi orang Islam. Sebab tu tak boleh main sumpah-sumpah ni, tuan-tuan. Sumpah senjata terakhir untuk kita menyelamatkan diri kita. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghantar utusan pergi ke negeri Kufah untuk bertanya tentang dakwaan tuduhan tadi betul ke tak. Dan kemudian utusan tadi pun pergi ke negeri Kufah. Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Nampak? Dan utusan tadi ni, bila dia pergi ke negeri Kufah, dia pergi ke masjid. Nampak? Pergi ke seluruh masjid yang ada di negeri Kufah. Nak khabar apa sini, tuan-tuan? Nak khabar sini, bila kita nak mendapat satu-satu berita, berita yang siqah, berita yang benar, berita yang dipercayai, maka tanyalah kepada orang yang dipercayai juga. Orang yang siqah kita panggil. Siapa orang siqah ni, tuan-tuan? Maknanya orang ahli masjid ya. Orang yang semayang bang, orang yang beribadat di masjid, maka orang macam ni lah yang mana boleh diambil keterangan. Bukan orang duduk tepi-tepi jalan, bukan orang duduk wakah-wakah, bukan orang duduk buang-buang masa lepak-lepak, tidak. Kalau kita nak dapat satu berita, tuan-tuan, tanya orang masjid, tanya Tok Imam, tanya Tok Bilal, nak tanya AJK masjid tentang suatu dakwaan. Jadi tuan-tuan, utusan ini pergi ke semua masjid, tanya berkenaan tuduhan betul tak Sa'ad bin Abi Waqqas ni semayang tak comel. Nampak? Kemudian bila tanya, tuan-tuan, wa yusnuna ma'rufan, semua orang yang ada di negeri Kufah semua memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak? Maknanya orang masjid semua puji belaka. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak dapat macam saya sebut tadi, nak dapat satu berita, dapat dari orang yang siqah. Kalau tanya orang-orang tak kenal ni, tuan-tuan, orang-orang yang fasik. Sebab tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
apabila datang satu berita daripada orang fasik, maka hendaklah kamu tabayun. Sebab orang fasik ni orang yang tidak boleh kita nak pegang terhadap kata-kata dia. Nah, orang yang fasik adalah orang yang berkekalan dalam melakukan dosa kecil. Nah, dosa besar dia buat, kadang-kadang nak buat, tapi dosa kecil dia berkekalan. Sebab tu tuan-tuan bahaya orang fasik. Tuan-tuan kalau hari ni kalau boleh kita sebut sikitlah. Nah, tapi kalau orang sebut kadang-kadang orang marah. Nah, orang yang fasik kita kata tadi, istilah orang yang fasik adalah orang yang berkekalan atas dosa. Mana buat dosa. Dan tuan-tuan hari ni kita boleh iktibarkan atas dasar ini, orang yang hisap rokok tu orang yang fasik. Nampak? Orang yang hisap rokok tu kita boleh kata dia tu fasik. Sebab apa? Sebab tuan-tuan setakat hari ni tidak ada lagi ulama-ulama fatwa-fatwa yang menyatakan rokok itu harus. Semua ulama kata haram belaka. Nah, kalau ada pun pendapat yang lebih lemah sikit yang menyatakan makruh, tapi tuan-tuan kena faham makruh situ makruh litahrim, bukan makruh litanzih. Maka tuan-tuan dia buat perkara haram dan berkekalan perbuatan haram itu dalam hidup dia, maka fasik. Nampak? Jadi sebab tu tuan-tuan penting kita nak dapat sesuatu apa, tanya orang masjid. Sebab orang masjid ni orang baik-baik. Nah, tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, orang yang mari masjid hari ni, mari kuliah, mari sembahyang berjemaah, ada tak di antara tuan-tuan ni niat tak baik? Ada tak mari masjid nak curi tabung masjid? Nampak? Tak ada. Mari ke masjid sebab nak kutip pahala. Nak sembahyang berjemaah, nak mendapat ilmu, nak mendapat peringatan. Maka ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah Taala sebut dalam ayat Al-Quran, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Taala hanyalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Menunjukkan bahawa orang yang mari masjid ni adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nak khabar apa? Nak khabar orang masjid ni orang pilihan Allah Ta'ala. Bila dia pilihan Allah Ta'ala, maka tuan-tuan ni pilihan Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh mari ke masjid, maknanya Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk menjadi salah satu bahagian manusia-manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Mana mendapat kedudukan yang istimewa. Kemudian tuan-tuan, bila utusan tadi pergi ke masjid, semua puji belaka. Semua puji belaka Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatta dakhala masjidan li Bani Abbas. Sehinggalah utusan tadi masuk ke dalam satu masjid. Masjid li Bani Abbas. Masjid Bani Abbas. Kemudian utusan tadi pun tanya orang dalam masjid ni, apa pendapat tuan-tuan berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Nampak? Bila tanya gini tuan-tuan, faqama rajulun minhum. Kemudian bangun seorang lelaki. Dalam masjid Bani Abbas tadi. Bangun seorang lelaki. Yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Dikatakan nama orang lelaki yang bangun tadi Usamah bin Qatadah. Yukna Aba Sa'dah, ataupun digelar, orang gelar dia dengan nama Aba Sa'dah. Dia pun bangun. Dia kata faqala amma izna sya'tana. Kalau kamu nak tahu, mari sini saya nak cerita. Kalau kamu nak tahu berkenaan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, mari saya nak cerita. Kemudian dia pun berkata, fa inna Sa'dan kana la yasiru bil sirriyah wa la yaqsimu bil sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Abah Sa'dah kata, okey, kalau awak nak tahu cerita cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, mari sini saya nak cerita. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas ni apabila dilantik menjadi gubernur, dilantik menjadi gubernur, Sa'ad bin Abi Waqqas ni
sudah tidak ikut bersama pergi berjihad. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum dilantik jadi gubernur pergi perang sama. Sebab tu saya kata tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglima perang Nabi SAW yang menyertai semua peperangan bersama dengan Nabi SAW. Tetapi bila boleh jawatan gubernur dah pergi perang dah. Nampak. Ini tuduhan yang pertama yang dituduh oleh Aba Sa'dah. Kemudian yang kedua dia kata wala yaqsimu bil sawiyah, bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ni semenjak jadi gubernur dia tidak adil dalam membagi bagi peruntukan ataupun bagi jawatan. Lepas dilantik jadi gubernur, dia latih anak-anak beranak dia saja, ataupun diberi peruntukan kepada orang-orang yang dikehendaki dia saja. Nampak? Ini tuduhan yang kedua. Nak khabar apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ni tidak adil terhadap rakyat. Tidak adil. Dan yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah. Aba Sa'dah kata yang ketiga, semenjak Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak adil dalam menyelesaikan masalah rakyat. Tak adil. Maknanya tuan-tuan, 3 tuduhan yang dituduh oleh Aba Sa'dah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila begitu tuan-tuan, kemudian perkara ini diberitahulah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang 3 tuduhan yang dituduh oleh Aba Sa'dah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Yang pertama, dak pergi perang, dak pergi berjihad dah selepas jadi gubernur. Yang kedua, tidak adil dalam bagi peruntukan. Dan yang ketiga, tidak adil dalam menyelesaikan masalah rakyat. Kemudian apabila dengar gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, ama wallahi la'ad'uwanna bisalasin. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas dengar 3 tuduhan terhadap dia, tuan-tuan, ini tuduhan berat belaka ni. Tuduhan yang mana boleh menjatuhkan maruah. Sebagaimana saya sebut pada awal permulaan tadi, Islam sangat menjaga soal maruah yang disebut sebagai maqasid syar'iyah. Matlamat syariah nak jaga nyawa, jaga harta, jaga maruah, jaga keturunan. Ini Islam sangat jaga. Sebab tu tak boleh mudah-mudah kita nak menjatuhkan maruah orang. Jadi bila dengar gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun kata, demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 doa. Sebab dia tuduh aku dengan 3 tuduhan, aku nak doa 3 doa. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, Allahumma in kana 'abduka haza kaziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Allah, sekiranya hamba kamu ni, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang berdiri bangun dalam masjid tadi, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya dia ni cakap bohong, sekiranya dia ni bercakap bohong, dia berdiri kerana riak dan sum'ah. Maknanya apa? Kerana apa? Nak nunjuk orang bahawa dia ni cakap sedap. Nampak? Biasa tuan-tuan, orang kadang-kadang nak menunjukkan diri tempat orang ramai, cakap sedap. Ceramah sedap. Nampak? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalaulah dia ni cakap bohong, cakap pula sebab riak nak nunjuk orang, sum'ah, maka fa'atil umrah, maka panjangkan umur dia. Ini doa yang pertama. Panjangkan umur dia. Kemudian wa'atil faqrahu, dan yang kedua, panjangkan kefakiran dia. Panjangkan kefakiran dia. Dan yang ketiga, wa'ridhu lil fitan, dan yang ketiga, dedahkan dia dengan fitnah. Mana ini doa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Aba Sa'dah. Sebab apa 3 doa? Sebab Aba Sa'dah tuduh dia dengan 3 tuduhan yang berat. Jadi dia pun doa 3 juga. Kemudian tuan-tuan, wa kana ba'da zalik, selepas mana tidak berapa lama selepas daripada itu, iza su'ila, jadi orang pun tanyalah kisah-kisah Aba Sa'dah ni, mana cerita kau?
Lama tak dengar cerita ni. Kemudian disebut bahawa tuan-tuan keadaan Aba Sa'dah ni yaqulu syaikhun kabir maftunun asabatni da'watu sa'. Jadi apabila orang tanya bagaimana keadaan Aba Sa'dah, orang pun cerita bahawa Aba Sa'dah ni sangat-sangat tua. Nampak? Sangat tua. Tuan-tuan, kalau kita belajar istilah bahasa Arab kan, Syekhun Kabir ni makna tua doa lalu. Dia ada beberapa marhalah peringkat manusia. Bermula daripada dalam perut, dalam rahim. Kemudian keluar menjadi bayi. Kemudian fitam, bercerah susu 2 tahun. Kemudian jadi tiflun, kanak-kanak. Kemudian jadi syabab, remaja. Kemudian naik rajulun, dewasa. Kemudian lepas rajulun, syekh. Syekh tua. Lepas syekh, dia akan berpindah kepada peringkat seterusnya, iaitu disebut syekhun kabir. Maknanya tua doa lalu. Rajulun, dewasa. Tua, syekh. Tua lagi, syekhun kabir. Lepas syekhun kabir, ada satu lagi peringkat, iaitu dipanggil al-ajuz. Al-ajuz ni makna tua doa lalu dah. Nampak, tua doa lalu. Lepas al-ajuz, matilah. Nampak, tak ada lah. Mana nak khabar ni tuan-tuan, bahawa Aba Sa'dah ni syekhun kabir, makna tua doa lalu. Kemudian dia pun kata, asabatni da'watu Sa'din. Allah, aku ni kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas dah ni. Nampak. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas tadi doa, semoga dia panjang umur. Nampak. Semoga dia panjang umur. Aku kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Kemudian qala Abdul Malik. Berkata Abu Malik bin Umair, perawi daripada hadis Jabir bin Samurah ni. Fa ana ra'aituhu, bahawa aku melihat dia. Makna rawi hadis ni tengok sendiri bahawa nak khabar tuanya Aba Sa'dah ni qad saqata hajibahu ala ainahi minal kibar. Nak khabar tuanya Aba Sa'dah ni sehinggakan 2 kening dia jatuh. Nampak, kening jatuh. Nak khabar apa, tua dah lalu tu. Tuan-tuan tengok kening tuan-tuan jatuh dah lagi. Mana kalau dak jatuh lagi tu, maknanya dak tua mana lagi lah tu. Hak ni tuan-tuan, sampai kening jatuh nak tutup mata dah tuan-tuan, mana tua dah lalu. Ini keadaan Aba Sa'dah. Dan wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq. Dah lah tua tuan-tuan, nak duduk di tepi jalan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kena doa yang kedua tadi, iaitu doa sebab doa wa'atil faqrahu, panjangkan kefakiran dia. Jadi Aba Sa'dah ni tuan-tuan, di usia tua dia duduk tepi jalan. Tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada tempat tinggal, tak ada makanan. Mengharapkan orang, simpati orang je bagi gitu. Mana duduk tepi jalan. Dah lah duduk tepi jalan tuan-tuan. Hak ni lagi perkara yang bahaya. Duduk tepi jalan, la yata'arradu lil jawari fi turuq. Dah lah duduk tepi jalan, kacau orang puang pula. Nampak. Kacau orang puang, fayaqmizuhunna, damai kenyik mata kau orang puang, masya-Allah. Ni nak khabar fitnah yang dikenakan ke atas Aba Sa'dah, asbab daripada doa Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kita kata tadi kening jatuh dah tuan-tuan. Kening jatuh, tutup mata dah tuan-tuan. Mari kenyik mata kau orang puang lagi. Mari kacau orang puang lagi. Tuan-tuan, macam orang duduk tepi jalan, tepi bus stand mana, kacau orang puang. Ini fitnah yang besar yang menimpa Aba Sa'dah di akhir usia dia. Nak khabar hadis ni tuan-tuan, nak memberi pengajaran yang sangat besar kepada kita, bahawa jangan sesekali kita buat zalim pada orang.
Jangan sesekali kita buat tuduhan yang menjatuhkan maruah kepada orang. Jangan buat zalim pada orang, tuan-tuan. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watil mazlum. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Nampak? Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, doa orang yang dizalimi ni, tuan-tuan, tak ada hijab di antara dia dengan Allah Taala. Tak ada hijab. Maksud tak ada hijab ni, doa dia terus sampai ke hadirat Allah Taala. Dan para ulama menyatakan bahawa walaupun dia itu seorang kafir. Nampak? Seorang kafir apabila dia dizalimi, dia dianiaya, dia ditahmah, kalau dia berdoa, tuan-tuan, doa dia sampai ke hadirat Allah Taala. Kerana apabila soal dia kafir, itu soal dia dengan Allah Taala. Tapi soal dia dengan manusia yang menzalimi dia, itu kemanusiaan. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa dosa ni ada dua. Dosa dengan Allah Taala, dosa dengan makhluk. Dosa dengan Allah Taala tidak ada masalah. Allah Taala Maha Pengampun. Allah Taala Maha memperkenankan doa-doa manusia. Bahkan disebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahawa Allah Taala memberi pengharapan yang besar kepada orang-orang yang berdosa, bahawa Allah Taala akan memberi pengampunan. Allah Taala sebut dalam ayat Al-Quran, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba aku yang berputus asa terhadap diri mereka. Sebab apa? Sebab banyak sangat dosa. Orang-orang yang israf, tergelincir, banyak sangat buat dosa ni. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, khabar kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kerana innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Kerana Allah Ta'ala mengampun semua dosa-dosa. Menunjukkan di sini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pengampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maksudnya di sini, tuan-tuan, kalau dosa dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Kita yakin percaya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Disebut dalam riwayat hadis kursi, dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-40, Allah Ta'ala berfirman, "Lau balarar zunubu ka'anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu lah la ubali." Allah Ta'ala berfirman, sekiranya dosa kamu ni penuh sehingga ke puncak awan, sehingga ke puncak langit, dan kemudian kamu datang kepadaku, beristighfar kepadaku, Allah Ta'ala berfirman, ghafartulah, aku akan ampunkan, la ubali. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tak peduli sikit pun. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak heran langsung kita buat dosa banyak mana, kita buat dosa besar mana. Tapi cuma Allah Ta'ala nak melihat kita. Apabila kita tersilap, kita tersalah, bagaimana kita kembali kepada Allah. Sebab itu taubat. Taubat maksudnya ar-ruju' ila Allah. Kembali kepada Allah setelah mana kita jauh daripada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, di sini dosa dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah besar, tuan-tuan, dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak apa. Allah Ta'ala tak halalkan selagi mana orang yang kita buat zalim tadi tak halal. Sebab tu, tuan-tuan, hubungan kemanusiaan, hubungan sesama manusia, tak kiralah dengan ahli keluarga, adik-beradik, dengan jiran tetangga, dengan rakan sepejabat, dengan ahli qaryah, kena jaga. Jangan buat zalim, jangan buat aniaya orang. Jadi, tuan-tuan, hadis ni nak beri pengajaran yang besar kepada kita. Yang pertama, jangan buat zalim kepada orang. Takutlah doa orang yang dizalimi. Yang kedua, hadis ni nak khabar kepada kita, tuan-tuan, bahawa boleh dan harus hukumnya sekiranya seseorang itu doa laknat pada orang. Nampak? Hak ni biasa juga isu. Kata ustaz, mana boleh doa laknat pada orang? Nampak? Tuan-tuan, hadis ni menyatakan bahawa boleh, harus, sebagaimana yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Mana tuan-tuan nak khabar boleh doa laknat? Mana nak khabar kalau dia ni jahat doa lalu, tuan-tuan?
dia ni memang orang yang zalim sangat ni, kita boleh doa laknat pada dia. Namun tuan-tuan, para ulama menyatakan lebih afdal, martabat yang paling tinggi adalah beri maaf. Darjat paling tinggi beri maaf. Itu darjat paling besar. Tapi tuan-tuan, kalau tak boleh maaf, nak doa juga. Nak doa juga laknat pada dia. Boleh. Tapi dengan syarat, biarlah berlapik. Nampak? Berlapik sebagaimana yang didoakan oleh sahabat Abi Waqqas. Berlapik macam mana tuan-tuan? Sahabat Abi Waqqas tadi berdoa, Allahumma in kana abduka kaziban. Itu berlapik dia. Mana ada syarat. In kana, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya dia ni bohong. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya dia ni jahat. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya dia ni buat zalim. Nampak? Sekiranya tu. Ada ayat berlapik. Nampak? Ya Allah ya Tuhanku, kalau betul lah dia buat sungguh perkara ni, kalau betul lah wahai Tuhan dia buat zalim sungguh, maka barulah kita doa pada dia. Nampak? Maka nak kabus sini bahawa boleh lah. Dari sudut hukum boleh. Harus. Tapi tuan-tuan kita sebut tadi lah, lebih baik memberi maaf. Itu darjat yang paling tinggi lah. 2. Yang ketiga, hadis ni nak khabar kepada kita memberi penjelasan berkenaan dengan hubungan kemanusiaan tadi. Sebab berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW bersabda, Atadru manil muflis? Kamu tahu tak siapa orang yang muflis? Sahabat pun bertanya, orang muflis ni man lam lahu dinaran wala dirhaman wala mata'. Orang yang muflis ni orang yang tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada harta. Nabi kata bukan itu maksud aku. Orang yang muflis adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa bi zakatin wa bi hajjin wa bi sadaqatin wa bi sa'iril khairatin. Iaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan sekian pahala sembahyangnya yang banyak, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala puasanya tuan-tuan. Tetapi qad syatama haza, qad qazafa haza, qad zalama haza. Tetapi tuan-tuan, tetapi mulut uduh. Kata ke orang tu, fitnah orang ni, lontarkan tuduhan pada orang tu, buat zalim pada orang ni. Nabi kata orang ni hari akhirat muflis. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita menyangka bahawa kita ni amal kita banyak dah tuan-tuan. Aku mari sembahyang Jumaat semua ni, tak pernah tinggal. Rasa masa sedap dah. Tuan-tuan muhasabah. Tengok, takut kita ada buat salah dengan orang. Nabi kata orang macam ni, maka di hari akhirat nak bayar balik tuan-tuan bukan lagi dengan mata wang ringgit. Nak bayar semua kesalahan itu adalah dengan mata wang dosa dan pahala. Kalau hari ni tuan-tuan kita buat salah, kita buat denda kita buat salah kena bayar denda. Kena samang 300 ya. Nampak? Kena buat apa? Bayar samang 100.5. Salah parking samang 50 ya. Nampak? Bayar PT wang ringgit. Tapi di hari akhirat bukan lagi dengan wang ringgit, tapi dengan dosa pahala. Maka tuan-tuan di hari akhirat akan diambil. Akan diambil pahala-pahala kita yang banyak tadi, akan dibayar kepada orang kita buat zalim. Masya Allah. Tuan-tuan, lengah-lengah kita mari semayang. Kita mari semayang berjemaah. Kita buat qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita bersedekah. Tapi pahala kita diambil oleh orang lain. Kemudian, bila habis saja pahala, kemudian dia ambil pula dosa-dosa orang kita buat zalim, kemudian dirembah ke atas kepala kita tuan-tuan, waliyazubillah. Inilah golongan yang Nabi SAW sebut sebagai golongan yang muflis di hari akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala melindungkan kita daripada termasuk dalam golongan-golongan yang muflis ini. Haza wa billahi taufiq. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali haza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.